Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, malam ni oleh kerana kita masih lagi berada di dalam bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak ataupun Ramadan Karim, saya nak ajak anda semua sebelum saya cerita pasal gitar dan beberapa perkara tentang dunia rock tanah air, saya nak ajak anda semua supaya kita sama-sama uh, membaca Al-Quran setiap malam. Kalau dapat kita baca pagi selepas subuh, kemudian siang hari setiap kali solat tu kita dapat baca satu wakaf pun okey ya. Wakaf ni maksudnya di antara tanda permulaan bacaan tu sehingga ke satu bacaan yang lain. So kalau dapat saya kalau baca Quran baru saya ambil spek untuk membaca ni. So, dalam bulan Ramadan ni, selain daripada kita baca Al-Quran, kita juga touch up balik hafalan-hafalan kita. So, kalau saya biasanya mulakan dengan menghafal surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi ni adalah surah yang kita baca setiap hari Jumaat. Dan kalau kita tak boleh hafal kerana ayatnya panjang, kita cuba hafal di peringkat awal uh, 10 surah pertama dan 10 surah terakhir. Kemudian kita juga kena hafal surah As-Sajadah kerana kalau kita kebetulan kita berada di masjid ataupun mungkin kita solat di rumah, uh, kita baca surah As-Sajadah ni dia dalam satu 2 3 tiga muka surat je tiga muka surat, jadi kita kena hafal. Alif Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Tanzilul kitabil radda fi min rabbil alamin, am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Okey. Jadi kita baca ni sampailah habis. Sebab apa? Surah Sajadah ni dekat tengah-tengah dia kita ada sujud. So lepas tu kita sambung balik dan kemudian kita baca di rakaat kedua subuh ya. Biasanya surah As-Sajadah ni kita buat subuh Jumaat. Maknanya solat subuh Jumaat tu kita baca surah Al-Insan. Rakaat kedua tu iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sampailah habis. So itu rakaat kedua. Dan di samping itu, surah-surah lazim yang kita harus hafal ialah sudah tentu surah Yasin surah Yasin dan kemudian Rahman. Ar-Rahman, lagi apa ya? Al apa ni? Nanti saya tengok. Ni semua saya tanda nampak ni. Saya tandakan kuning-kuning ni semua. Ini adalah surah-surah yang saya hafalkan. Setiap hari kita kena ulang baca. Kalau tidak kita lupa. Surah Al-Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Ya. Lepas tu kita juga setiap malam kena baca Tabarakallazi, iaitu surah Al-Mulk, supaya kita terhindar daripada siksa kubur. InsyaAllah Al-Quran ini akan melindungi kita di dalam kubur. Dalam kubur tu yang takut. Walaupun kita tahu ada balasan yang selepas itu, iaitu di padang mahsyar kita dihisap dan sebagainya, kemudian kita akan menghadapi siksaan kalau kita tidak baik amalan kita dan timbangan pahala kita berkurangan dan menyebabkan tingginya lebih lagi perbuatan terkutuk atau tidak baik kita, dosa kita lebih berat daripada pahala, maka kita akan dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Kita minta doa sama-sama supaya kita semua terhindar daripada api neraka. So daripada itu kita akan menghadapi bila kita mati, pertama sekali kita akan menghadapi alam kubur. So untuk menyelamatkan kita daripada siksaan di dalam alam kubur, jadi Rasulullah berpesan supaya kita membaca setiap malam, kalau boleh lepas maghrib ke lepas isyak ke ataupun sebelum tidur, baca sekali at least surah Al-Mulk.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan teruskan baca sampai habis. So ini adalah antara perkara-perkara yang kita kena lakukan. Sebagai orang Islam, kita kena bersedia menghadapi sakaratul maut, iaitu perkara yang paling kita takut sekali. Dan di dalam kubur tu nanti, bila orang masukkan kita ke dalam liang lahat, kemudian mereka akan tinggalkan kita. Dan di situ kita akan menghadapi pelbagai masalah lain. Kita ingat kat dunia ni kita dah susah dah. Kita dah ada macam-macam masalah dekat dunia ni. Tiba-tiba dah masuk dalam kubur, lagi teruk kita. So sebelum kita menghadapi, tapi kalau dekat dunia ni, walau macam mana pun kita susah, kita boleh minta bantuan orang. Kita boleh minta tolong orang sana, minta tolong orang sini. Tetapi dalam kubur tak ada lagi. Terputus segalanya kecuali 3 perkara. Tu kena mengaji lah. Okey. So, dalam bulan Ramadan ni juga, saya tiba-tiba terasa nak main gitar balik kan. Dulu saya ada beli gitar akustik Yamaha yang lebih kurang dalam 2,000 lebih harga dia. Tapi saya telah hadiahkan kepada penyanyi kumpulan The Buskers, Lee. So saya tak tahu sama ada dia masih simpan gitar tu ataupun dia telah jual ke, atau wallahualam. Saya dah lama tak jumpa dia. So saya baru saja unbox gitar ni. Saya tengok di Shopee online. Saya beli online, dan gitar ni ialah gitar kapuk. Saya tengok kapuk akustik. Jadi saya pun beli. Tengok, saya dah unbox dah tadi. Tapi saya tak keluarkan daripada plastik ni sebab saya untuk anda semua. Saya nak buka ketika bersama anda semua. Okey. So kita tengok. Wow. Cantik ya. Saya pun tak tengok dia tadi color dia. Wah, alhamdulillah bagus. Ini adalah gitar kapuk. Tengok tu kapuk. Okey, ini akustik gitar. Bag untuk isi gitar ni supaya tak calar. So sekarang kita tengok macam cantik saya tak puas lagi. Kita tengok apa yang ada. Model MG811. Cantik. Cantik tak? Okey. So sebenarnya bulan Ramadan ni kita tak patutlah main muzik, dan kita berehat dulu sementara kan. Kita tumpu kepada banyak tumpu kepada amal ibadah. Tapi hidup ni kena balance. Dalam amal ibadah dan sebagainya, kita ada juga hiburan. So tetapi jangan berlebih-lebih lah. Nak berhibur ke apa ke, jangan berlebih-lebih. Kita tengok dulu gitar ni, bila dia pack tu, sama ada dia dah tune ke belum ya. Okey. Bawah, tali bawah. Okey. Okey. Maknanya gitar ni dia hantar kepada saya selepas saya order tu, dah siap tuning. Bagus So, bolehlah kita try. Saya dah lama tak main gitar. Rasa-rasa je lebih kurang dalam 5 tahun kot. 5 tahun, 6 tahun lah tak pegang gitar. Tapi itulah. Coding tu masih ingat lagi. Kod dia. Okay, kita cuba tengok apa ni bunyi gitar ni macam mana. Ni C. C ni kalau kita nak main gitar, kita kena tahulah sikit kod yang yang simple-simple supaya ni yang biasa orang main C, A minor, F, G. Pulang dari kerja, harusnya bicara, ini aku mendekatnya, berkawan dengannya. Tengok.
Saya pun dah lupa dah macam mana lagu tu. Tapi okey lah. Sound sedap nampak. Okey. Lagi satu lagu yang saya suka lah. Sama ada korang pernah dengar tak lagu ni? Sekejap saya cari. Okey. Saya cari dulu chord dia. Okey. Tu dia punya intro tu. Pernah dengar? Di keheningan malam indah syahdu, engkau merayu, nada suara merdu, kau ingin hidup bersamaku, tetapi itu hanyalah hayalan, bak mimpi lamunan. Okey, cukup. Okey. Sedap sound gitar ni. So, saya sukalah gitar ni. Gitar ni sebenarnya saya tengok dekat market, lebih kurang dalam 100 lebih, less than 200. Tetapi saya beli ni siap post apa semua lebih kurang dalam RM160. Okey lah tu Saya dah lama tak main gitar, jadi saya dapatkan balik gitar supaya saya boleh gunakan waktu-waktu terluang saya, daripada saya huha sana huha sini, pergi berlepak sana berlepak sini, baik saya main gitar dekat rumah Instead of playing golf dan sebagainya, saya rasa waktu malam-malam takkan nak main golf kan. So kita luangkan masa main gitar sikit-sikit. Okey. So, apabila saya dapat gitar ni, saya teringatlah apa peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup saya sepanjang daripada saya berusia 17, 18 tahun sehinggalah hari ini. Pada permulaan saya terlibat dalam industri hiburan ni ialah saya telah diberi peluang oleh Matthias Gomez Production untuk mengurus kumpulan Handy Black. So Handy Black adalah kumpulan pertama yang saya uruskan sepanjang start kerjaya saya sebagai anak seni ataupun orang yang terlibat dalam industri. So kemudian saya mencambahkan urusan saya selepas saya mengurus Handy Black lebih kurang tahun yang berikutnya. Saya telah berkenalan dengan kumpulan Loving Bond dan saya telah juga mengurus kumpulan Loving Bond. Tetapi saya masuk mengurus kumpulan Loving Bond pada ketika mereka sedang praktis album kedua. Maknanya album pertama saya tak ada lagi, saya masih dengan Handy Black. So waktu saya mengenali Loving Bond ni banyaklah sejarah yang berlaku kerana dia orang tengah praktis untuk album kedua mereka yang kita tahu lagu-lagu popular dalam album keduanya tu ialah antaranya yang paling kerap keluar di radio ialah Terima Kasih. Terima kasih kerana merantaiku dengan cinta. Semua orang tahu lagu tu rasa saya kan, walaupun sebab dia evergreen. Yang ni. Waktu kita praktis album kedua Loving Bond ni, waktu itulah juga saya berkenalan dengan penyanyi tersohor iaitu Mael Expedisi. Dekat studio Loving Bond yang kita panggil studio hantu masa tu. Studio ni milik pemain gitar utama Loving Bond iaitu Mr. Ben. Okey, waktu kita tengah praktis tiba-tiba ada seorang susuk yang berambut panjang selalu duk tengok kita praktis kan. Jadi saya pun ambil kesempatan untuk bertanya pada dia, "Brother, you ni main muzik juga ke?" "Tak, gua menyanyi," dia kata. Macam itulah dia jawab itu perkara pertama yang saya dengan Mael berbual. Dia kata dia vokalis. So masa tu dia, kalau tak silap saya, dekat Muar dia vokalis kepada satu kumpulan yang bernama Step Closer. Something like that lah. So waktu tu
Mael berusia lebih kurang 18 tahun. 18-19 tahun lah selepas SPM dia terus berhijrah ke Kuala Lumpur dan bertemu dengan saya pertama kali di studio hantu Loving Bond di Pantai Dalam Kuala Lumpur. So itu titik-titik pertemuan saya dengan Mael, pendekkan cerita. Kemudian kita ada jamming lah. Loving Bond ada jamming dengan Mael. Kita ada main lagu-lagu seperti lagu-lagu Young Mumstain, As Above As Below dan juga Loudness. Jadi waktu ketika itu kita dapat, saya bila saya dengar, biasa telinga saya ni tak salah lah. Saya boleh dengar lah juga suara orang yang boleh kita ketengahkan. So saya rasa macam Mael ni ada apa ni something lah, dia punya falsetto, dia punya ni. Cuma kita harus apa ni apa bimbing dia lah. Jadi saya telah bertanya dengan dia dan kemudian kita bersuai kenal dan akhirnya saya telah memulakan pencarian band boy bersama Mael. So kita cari band boy sampai kita jumpa drummer dan bassist apa ni waktu tu ialah apa ni Mantobe. Itu bassist pertama. Waktu tu kita dah dapat drummer, bassist, kemudian kita cari gitaris. Beberapa gitaris kita cuba, nampak macam tak berapa ngam dan akhirnya kita jumpa Izo. Itu pun kita pergi ke Ipoh di Balai Polis Pusing Ipoh. Kerana kita tahu Izo tinggal di rumah ayah dia sarjan di Balai Polis Pusing tu. Jadi kita pergi ke rumah tu dan kita makan tengah hari kat rumah Izo masa tu dekat Balai Polis Pusing, dan kemudian kita ajak Izo dan kita terangkan kepada mak ayah dia apa kita punya plan, dan kemudian Izo ikut kita balik ke KL. Dan pendekkan cerita, kita dapat tawaran daripada Live Record. Kemudian waktu tu nama kita masih lagi Tragedy. Kita tahu nama band kita tu Tragedy. So waktu kita 3 tahun kita dengan Tragedy ni, maksudnya sebelum kita mendapat tawaran, mana daripada tahun 87, 1987, 88, 89 baru kita dapat tawaran, 90 baru keluar album pertama Darjah 1. Waktu keluar album Darjah 1 tu saya masih lagi pengurus mereka. Tak ada masalah, maknanya saya telah bawa mereka selama 4 tahun, 3-4 tahun, sehinggalah mereka masuk ke funfair, masuk ke sana sini, kita kena kencing dengan promoter di Langkawi, macam-macam lah. Dan detik itu juga kita berkenalan dengan JS Kevin. Maknanya selepas 3 tahun kita dah bersama, kita dah form ekspedisi dengan nama Tragedy masa tu, barulah JS Kevin muncul dalam kami punya grup. So selepas bila JS Kevin tengok, dia kata kalau kau terus pakai nama ni, mungkin korang akan terpalit dengan maksud nama tadi, iaitu Tragedy. Asyik problem lah nanti kan, dia kata. So kita pun berfikir masa tu tinggal selepas rakaman album Darjah 1 siap, Izo dan Mael telah membuang drummer dan bassist. Mereka menyingkirkan drummer dan bassist kerana mereka tak mampu main di studio. Waktu tu Mantobe very young, and drummer pun tak boleh ikut studio punya klik. Jadi kita terpaksa ambil satu keputusan, Izo dan Mael buang drummer dan bassist, dan pada ketika itu ekspedisi tinggal Mael, Izo, saya sebagai pengurus, dan kemudian kita selalu bersama dengan JS Kevin arwah. So kita telah berbincang dan akhirnya kita tukar nama kepada Ekspedisi. Panjanglah cerita dia. Benda tu berlaku di Jalan Mahdi, Kampung Baru. Ada sebuah warung depan rumah kami tu. Dekat warung tu lah kita tukar nama ataupun kita rebranding Tragedy kepada Ekspedisi. That is how Ekspedisi, dan akhirnya kita merakamkan album dan kita popular. Brother, dia bukan sekelip mata populariti ni. Kita 3 tahun kita jalan, kita bawa Tragedy ni ke sana kemari supaya mereka serasi, supaya mereka biasa dengan pentas, stage show. Apabila mereka keluarkan album pertama berjudul Darjah 1 yang popular dengan lagu CINTA dan Aku dan Sesuatu. Pada ketika itu, apabila mereka naik ke stage,
Barulah ketika itu muncul Zua dan Lee Space. Maknanya Lee Space dan Zua masuk kemudian. Album dah siap untuk tagak gambar, tagak gambar poster dan sebagainya. Kemudian bila kita naik stage, Mael dan Izo, dia dah biasa dah. Saya dah bawa dia 3 tahun stage show sana sini. Jadi mereka dah tahu apa nak buat, apa nak bercakap dengan penonton. Lihat. So kemudian kita juga menjalankan strategi apabila setiap kali kita sampai ke daerah-daerah yang ada funfair. Waktu ketika itu dulu funfair lah. Bila kita sampai ke satu tempat atau daerah yang kita sampai tu, kita akan ke kedai kaset. Kerana kita nak check masa tu jualan kaset macam mana. Jadi apabila kita sampai ke kedai kaset, peminat-peminat ekspedisi ni ada tunggu Dia sebelum kita sampai tu saya akan buat arrangement dengan kedai kaset dan sebagainya. Dulu kaset lah, sekarang dah tak ada orang beli kaset dah. So kita arrange dengan kedai kaset untuk band boy ekspedisi ni datang dekat situ, dan kebetulan peminat-peminat yang malam nanti dia nak tengok show, dia datang dekat kedai tu. Dan habislah kaset-kaset tu dibeli oleh mereka. So kedai tu kata, oh kita tak cukup stok kaset, sold out. Kaset ekspedisi sold out. Kita pun tanya, kenapa tak minta repeat? Kita dah minta repeat tapi live record lambat. Okey, tak apalah. Maknanya sekurang-kurangnya kita tahu begitu laris ekspedisi. Tetapi apa yang menjadi pendorong kepada larisnya album tu ialah apabila kita ke kedai kaset. Kerana tokey-tokey kaset ni apabila dia bertemu dengan kita, dia sudah tentulah akan mengenali kita. Dan bila dia mengenali kita, sudah tentulah apabila ada occasion atau album baru dan sebagainya, dia akan memperkenalkan kita kepada peminat. Ini album baru Ekspedisi contohnya. So dari situlah Ekspedisi mengorak langkah menjadi popular. Dia bukan datang hanya kerana lagu-lagu mereka tak dapat masuk radio waktu tu. Rambut panjang apa semua tak boleh masuk radio. Tak boleh masuk radio. Cuma CINTA tu pun nasib lah kita dapat. Tak macam mana boleh tembus. Saya tunggu lebih kurang dalam 3 bulan album kita dah keluar. Tak ada apa yang live record boleh lakukan waktu ketika itu, sehinggalah saya pergi sendiri ke RTM, dan pada satu malam saya telah memutarkan lagu CINTA. Saya minta tolong juga DJ tu sebab kita dah lulus kan, lagu tu dah lulus tetapi tak pernah dimainkan oleh radio. So kita minta tolong dengan sokongan sahabat saya dekat sana. Sahabat saya dia technician, juru teknik dekat situ. Dia pun kenalkan saya dengan DJ pada malam tu. Saya pun minta tolong, dia pun tengok okey lagu ni lulus. So dia pun putarkan lagu CINTA. That is the first time CINTA berkumandang di radio. Cuba bayangkan 3 bulan, 4 bulan selepas kita keluar album tak keluar radio. Sebab saya mainkan, jadi selalulah RTM mainkan lagu tu. Dan kemudian waktu dulu kita radio kurang. Hanya beberapa channel je yang ada. Bukan macam hari ni berpuluh-puluh radio. So jadi menjadikan sukar untuk peminat menumpukan ataupun populariti sukar digapai. Kecuali you are influencer ataupun mempunyai ramai peminat atau fans, followers. So jadi itu yang berlaku zaman dulu apabila saya dapat memutarkan lagu Ekspedisi, lagi laris, lagi laju. So Ekspedisi berkembang kerana usaha kita yang berterusan. Saya pun pelik waktu tu kalau saya ajak Izo, Mael, saya jom kita pergi sana, pergi reporter, pergi ni, dia orang akan ikut saya. Sebab apa? Mungkin pada ketika itu mereka fikir kalau mereka dapat diperkenalkan lebih baik. So itu waktu ketika mereka belum terkenal lah. Tapi apabila mereka dah terkenal, dia dah jadi lain. Sebab itu saya cakap, dalam industri kalau you tak boleh konsisten, beri komitmen untuk hadir sidang media dan sebagainya, susahlah. Sebab apa? Rakan-rakan reporter kita, dia nakkan berita, dia nak gambar terbaru kita. So kalau kita tak boleh bagi komitmen, jadi masalah pada kumpulan tu. Dan akhirnya apa yang kita takuti berlaku juga. Akhirnya berlaku perpecahan dan sebagainya. Jadi panjang ceritanya, saya tak nak panjangkan. Lagipun kita di bulan baik, kita doakan supaya semua
kumpulan ekspedisi, peminat mereka, rakan-rakan saya di luar sana, dan sudah tentulah Mael, Izo, Amy ini orang-orang yang lama dengan saya, Zua, dan yang lain-lain, Lola, Lola, Ali, dan juga Jeff. Jeff is a very good gitaris yang baik. So saya rasa kita kena meneruskan hubungan silaturahim. Biar kita ada masalah apa sekalipun, walaupun kita tidak boleh satu stage, tapi apa salahnya kita meneruskan perhubungan kita, perhubungan baik kita, silaturahim kita kena jaga. Kerana kita bukan lama hidup ya. Kita pasti akan mati. Setiap manusia pasti akan merasai mati. So, kalau boleh kita lupakan sekata. Kita cuba ubah pada bulan Ramadan ini, kita terus istiqamah sampailah kita mati. Kalau kita tidak ubah pada bulan Ramadan ni, bila lagi? Betul, brother? Okey, brother. So, saya dah ada gitar. Nanti saya praktis chord yang sedap-sedap. Kemudian kita akan nyanyi lagu. Setiap kali saya berkeudara ataupun saya buat konten, saya akan cuba nyanyi satu lagu ataupun separuh lagu supaya kita taklah bosan sangat. So, ingat saudara, brother semua, sis, walaupun kita berhibur, hidup kita kena balance dengan agama. So, solat jangan tinggal, solat 5 waktu. Kalau waktu sekarang ni ada tarawih, kita buat tarawih, qiyamul lail dan sebagainya. Kita pastikan bahawa kehidupan kita ini bukan sia-sia. Kita bukan sekadar menumpang atau sekadar ada je dekat dunia ni. Tapi kita berhasil untuk menapak di atas bumi Allah ini dengan kehendak dan syariat-syariat agama. So itu saja untuk malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.